Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah yang memegang subjek DPD 10012 bagi kursus Akidah Islamiah iaitu Encik Muhammad Rusdan bin Hassan. Saya Muhammad Haikal Mubin bin Kamal Effendi, nombor matrik 17 DIB 21F1071 dan saya berkelas di DIB 1B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Muhammad Haziq bin Zulkifli, nombor matriks 17 DIB 21F1025 daripada kelas DIB 1B. Nama saya Siti Kafir binti Muhammad Zaini. Nombor kad matrik saya 17 DIB 21F1023. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Akmal Safia binti Azizul, pemegang nombor matrik 17 DIB 21F1021, kelas DIB 1B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Umairah binti Adnan, memegang nombor matrik 17 DIB 21F1019 daripada kelas DIB 1B. Pengertian murtad. Murtad menurut bahasa Arab berasal daripada perkataan ridah, manakala dari segi bahasa, ridah membawa maksud kembali dari sesuatu kepada selainnya. Justru dari segi bahasa, murtad bermakna orang yang kembali daripada sesuatu kepada selainnya. Manakala dari segi istilah syarak, murtad ditakrifkan sebagai keluar daripada Islam dan kembali kepada kufur serta membebaskan diri daripada Islam, sama ada dengan niat atau perbuatan atau perkataan, sama ada diucapkan dengan gurauan atau penentangan ataupun iktikad. Yang kedua, murtad ialah perbuatan yang dilakukan atau perkataan yang disebutkan oleh seseorang Islam yang mukallaf, di mana perbuatan atau perkataan itu menyebabkan seseorang tadi keluar dari agama Islam. Menurut kamus istilah ini, tindakan jenayah murtad merupakan satu jenayah yang besar dalam Islam. Oleh itu, para ulama fiqh memaksudkan murtad sebagai salah satu kesalahan jenayah yang termasuk dalam kategori hudud. Saya akan menerangkan mengenai punca-punca murtad. Kejahilan dalam ilmu tauhid, yakni ilmu mengenal hakikat Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan maka mudah untuk cenderung kepada mana-mana agama selain agama Islam. Sesiapa yang mengenal hakikat Tuhan pasti tidak akan murtad kerana dia tahu agama dalam agama lain itu bukan Tuhan yang sebenar. Yang kedua, tidak dapat didikan agama dan bimbingan orang tua. Antara sebab tidak dapat didikan agama daripada ibu bapa kerana kejahilan ibu bapa dalam ilmu agama, terutamanya ilmu tauhid, yakni ilmu yang mengesahkan iman seseorang. Yang ketiga, golongan mualaf yang baru berjinak dan mahu memahami agama Islam tetapi diabaikan sehingga terumbang ambing dan kemudiannya dipengaruhi oleh golongan lain sehingga mendakyahkan mereka untuk kembali semula kepada agama asal mereka. Yang keempat, nipisnya keimanan dan surutan dari semasa ke semasa sehingga hilangnya cahaya desturu amat mudah dipensongkan oleh golongan yang bukan Islam untuk memurtadkannya. Lebih-lebih lagi jika berkaitan dengan tawaran habuan dunia dan sedikit kewangan sehingga mengaburi akan hakikat kebenaran Islam itu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Muhammad Haziq bin Zulkifli. Saya akan menerangkan tentang kesan-kesan murtad. Poin pertama ialah ditegah sepenuhnya dari menggunakan hartanya sehubungan itu harta tersebut diletakkan di bawah pengawasan pemerintah dan digunakan untuk memenuhi keperluannya yang daruri. Sekiranya dia kembali kepada Islam, maka tegahan tersebut tidak dilaksanakan lagi
dan dikembalikan harta tersebut kepadanya. Sekiranya tidak bertaubat, harta tersebut dianggap bukan miliknya sejak permulaan tarikh murtad. Poin kedua ialah terputus hak pewarisan di antaranya dengan kaum kerabatnya sekiranya mati salah seorang kaum keluarganya dan dia masih murtad ketika itu. Maka dia tidak dapat mewarisi harta tersebut berdasarkan hadis Nabi SAW yang bermaksud tidak mewarisi orang Muslim akan orang kafir dan tidak mewarisi orang kafir akan orang Muslim. Poin ketiga ialah terpisah dengan isterinya dan akad perkahwinan tersebut tergantung. Sekiranya orang murtad itu kembali kepada Islam dalam tempoh iddah, maka dia boleh bersama semula dengan isterinya tanpa akad yang baru dan tanpa rujuk. Sekiranya dia berterusan murtad sehingga tamat iddah, maka akad perkahwinan terfasah bermula tarikh murtadnya. Sekiranya selepas itu dia ingin kembali kepada isterinya, maka hendaklah dengan akad dan mahar yang baru. Seterusnya, hukuman untuk orang murtad. Hukuman ke atas orang murtad adalah merangkumi lelaki dan wanita tanpa ada perbezaan antara keduanya. Walau bagaimanapun, menurut pandangan mazhab Hanafi, wanita yang murtad tidak boleh dibunuh tetapi hendaklah dipenjarakan dan diminta bertaubat pada setiap hari. Sekiranya wanita tersebut bertaubat, maka dia dibebaskan daripada penjara. Tetapi sekiranya dia tetap ingkar, maka dia akan dipenjarakan semula dan begitulah yang akan dilakukan sehinggalah dia mati. Apabila seseorang lelaki atau wanita melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kekufuran, maka hukum-hukum tersebut adalah terlaksana ke atas mereka. Wajib meminta supaya bertaubat dengan segera kerana berkemungkinan seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan kufur kerana syubhah ataupun kerana kemarahan yang amat sangat. Maka, kewajipan pemerintah ketika itu ialah menasihatinya supaya bertaubat dan kembali kepada Islam. Kedua, memberikan amaran kepada orang yang murtad tersebut tentang hukuman berat yang akan menimpanya sekiranya dia berterusan dalam kekufurannya itu. Ketiga, wajib dibunuh orang yang murtad itu sekiranya masih berdegil dan enggan bertaubat. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, barang siapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah dia. Dalam hadis yang lain, sabda Nabi Muhammad SAW, tidak halal darah seorang Muslim yang mengucap 2 kalimah syahadah, melainkan dengan 3 sebab. Membunuh manusia, orang yang telah berkahwin dan melakukan zina, dan orang yang meninggalkan amal agamanya, meninggalkan jemaah. Seterusnya, syarat-syarat pelaksanaan hukuman ke atas orang yang murtad. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahawa orang yang murtad wajib dihukum bunuh dengan segera. Tetapi, hukuman murtad tidak boleh dilaksanakan melainkan dengan syarat-syarat yang berikut. Yang pertama, baligh dan berakal. Maka, kanak-kanak dan orang gila tidak dianggap murtad kerana mereka tidak dipertanggungjawabkan, yakni tiada taklif. Walaupun hendaklah bagi wali kanak-kanak tersebut memberikan pengajaran kepadanya dan memintanya bertaubat. Yang kedua, meminta orang yang murtad itu bertaubat. Tidak boleh menjatuhkan hukuman bunuh ke atasnya sebelum diminta bertaubat, tetapi hendaklah dibunuh dengan segera sekiranya tidak mahu bertaubat. Dan yang ketiga, sabit perbuatan murtad tersebut sama ada dengan ikrarnya atau dengan kesaksian. Sepakat jumhur ulama mengatakan bahawa kesaksian mestilah diakulkan oleh 2 orang lelaki Muslim yang adil. Okey, akhir sekali, berdasarkan perbincangan yang telah dikemukakan, dapatlah difahami bahawa para ulama telah bersepakat bahawa murtad merupakan
antara kesalahan yang besar di dalam Islam. Ini bermakna orang-orang yang murtad boleh dikenakan hukuman menurut undang-undang Islam. Ulama juga bersepakat bahawa murtad boleh berlaku sama ada melalui amalan hati, yakni iktikad, perkataan atau perbuatan. Meskipun begitu, dalam konteks undang-undang takrif bagi kesalahan murtad hanya merangkumi perkataan atau amalan hati seseorang dan sifatnya tersembunyi di dalam diri. Namun, kedudukan ini sama sekali tidak menafikan hukum murtad yang telah meliputi orang-orang yang berpegang dengan iktikad yang salah di sisi agama Islam. Dalam menentukan bentuk hukuman kepada orang-orang murtad, para ulama telah berselisih pendapat mengenai pelaksanaan hukuman bunuh ke atas golongan wanita. Adakah mereka turut dikenakan hukuman seperti mana yang dikenakan ke atas golongan lelaki? Tidak begitu jelas apakah sebenarnya perkara yang menjadi asas kepada perbezaan pendapat ulama dalam hal ini. Namun secara prinsipnya, ulama telah bersepakat bahawa orang-orang yang murtad, sama ada lelaki atau wanita, akan tetap dihukum setelah syarat-syarat yang ditetapkan telah dipenuhi. Apabila seseorang itu telah didapati murtad, maka beberapa kesan akan berlaku ke atasnya seperti terputusnya ikatan perkahwinan, hilang hak mempusakai dan sebagainya. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.